Okey anak-anak, ini sambungan. Okey. Tadi kita dah berhenti pada ciri-ciri kesimpulan daripada ciri-ciri Malayan Union, and now we look about cara British mendapatkan tanda tangan sultan dengan menghantar dua pegawai British berikut, H.C. Milne dan Harold McMichael. Okey, dua orang ini aja. Yang pertama, H.C. Milne. Apa dia buat? Merintis jalan menghadap raja-raja Melayu untuk meninjau sokongan raja-raja Melayu terhadap gagasan Malayan Union. Ada yang menyokong kerana kawan. Ada gitu. Okey, ada yang terpaksa. Harold McMichael pula mendapatkan tanda tangan raja-raja Melayu. Dua orang ini bekerjasama anak-anak, bekerjasama. Okey. Harold McMichael, dia telah melampaui batas anak-anak. Apa yang dia buat? Dia paksa raja-raja Melayu untuk tanda tangan Malayan, untuk sokong Malayan Union. Paksa dengan ugutan, kalau tak sokong maka akan diturunkan tahta. Ini yang melampau anak-anak, melampau. Orang luar datang tanah Melayu, mendesak, mengugut raja-raja Melayu. Ini melampau. Inilah dia pelampauan yang menyebabkan raja-raja Melayu menolak Malayan Union. Walaupun terpaksa sign, walaupun terpaksa tanda tangan, mereka sebenarnya menolak Malayan Union. Akhirnya bersama dengan rakyat tanah Melayu ketika itu, mereka menentang Malayan Union. Inilah dia Harold McMichael dengan H.C. Milne. Okey. Baik, S.C. Milne. Milne ke Milan? It's okay, Milne. Okey. Dalam laporan Milne, beliau mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa raja-raja Melayu akan menyokong, katanya, British dengan menandatangani perjanjian Malayan Union. Kerana apa? Kerana pada setiap pertemuan dengan Sultan, Milne berusaha memastikan sokongan raja-raja Melayu untuk menandatangani perjanjian. Kesannya, misi Milne memudahkan tugas McMichael. Di negeri Johor contohnya, Sultan ditemui. Sultan satu. Kemudian Selangor menghadap Sultan Hishamuddin Alam Shah. Di Kedah menghadap Sultan Kedah. Perlis menghadap SU Kerajaan Perlis dan Raja Perlis. Di Perak menghadap Sultan Perak. Negeri Sembilan, beliau menghadap Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Di Negeri Pahang menghadap Sultan Pahang. Di Negeri Terengganu menghadap Menteri Besar dan Sultan Terengganu. Dan akhirnya di Kelantan menghadap Sultan Kelantan. Ini kerja dia, tindakan Milne ni. Kerja dia berjalan aja, jumpa raja-raja. Sir Harold McMichael, ini muka dia. Okey. Ini dia muka yang dibenci oleh orang Melayu ketika itu. Okey. Tiba ke tanah Melayu menaiki kapal, yang bernama Royalist pada 11 Oktober 1945. Menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan persetujuan raja-raja Melayu terhadap Malayan Union. Pelik juga kan? Padahal kata si Milne tadi, terima je, okey je. Kenapa nak berbagai taktik pula kan? Itu dia misteri Nusantara. Permainan mereka berdua. Kemudian dalam tempoh 2 bulan, beliau berjaya mendapatkan tanda tangan persetujuan daripada 9 orang raja Melayu. Wow. Wow, itu aja. 2 bulan aja dia kata. Dulu bukan ada kereta, bukan ada flight pun. Sebab tu lah 2 bulan, lama. Ada flight pun, ada kapal terbang pun, kapal terbang lah. Kalau ada pun mahal. Boleh. Kereta api kot dia, tak tahu dia apa. Misi Sir Harold McMichael mendapatkan tanda tangan Sultan. Ini misi dia. Yang pertama di negeri Johor, berjumpa dengan pada tahun 1945, 18 Oktober, berjumpa dengan Sultan Ibrahim. Sultan Johor menurunkan tanda tangan pada 20 Oktober, 2 hari menurunkan tanda tangan. Selangor pula berjumpa dengan Sultan Hishamuddin. Sultan Selangor menurunkan tanda tangan pada 24 Oktober. Pergi Pahang pula, 31 Oktober, jumpa dengan Sultan Abu Bakar di Pahang. Berjumpa, Sultan terpaksa menurun
menurunkan tanda tangan pada 2 November 1945. Terpaksa. Negeri Sembilan pula jumpa Yang Tuanku Abdul Rahman, dan 4 undang. Okey, 4 undang ni pangkat lah, bukan undang-undang ah, 4 undang. Sultan pada 14 November 1945 terpaksa menurunkan tanda tangan setelah didesak. Pada mulanya Yang Tuan enggan berbuat demikian. Nombor 5, di Perak pula berjumpa dengan Sultan Abdul Aziz. Sultan cuba melenggah-lenggahkan masa untuk menandatangani perjanjian. Akhirnya terpaksa menurunkan tanda tangan pada 22 November 1945. Di Kedah pada 29 November, Sultan Badli Shah. Dalam pertemuan itu berlaku perdebatan antara kedua-dua pihak. Baginda bertegas enggan menandatangani perjanjian Malayan Union bagaimanapun pada 2 Disember 1945. McMichael berjaya mendapatkan tanda tangan Baginda. Perlis pada 4 Disember 1945, Tuanku Syed Putra Sultan menurunkan tanda tangan setelah didesak. Anak-anak semua tengok berapa hari, 2 hari, 3 hari, terus dapat. Maksudnya Sultan-Sultan tak mampu berfikir dengan, bukan tak mampu berfikir, minta maaf salah guna bahasa, bukan. Maksud saya, tempoh masa yang diberikan untuk berfikir, untuk bagi menerima Malayan Union itu terlalu singkat. Jadi tidak lama, tak lama, tak boleh bincang lagi. Maksudnya didesak, sangat-sangat didesak. British punya apa nama muslihat kat situ. Dia desak aja. Okey. Sebab apa? Dia nak cepat. Dia gitu. Baik. Nombor 8, Kelantan pada 15 Disember 1945, Sultan Ibrahim. Sultan diugut oleh McMichael. Raja-raja Melayu yang enggan menurunkan tanda tangan tidak akan diiktiraf, katanya. Baginda Sultan terpaksa mengalah dan bersetuju menandatangani perjanjian tersebut pada 17 Disember 1945, dan di Terengganu Sultan Ismail, Sultan enggan menandatangani kerana perjanjian ini bertentangan dengan undang-undang tubuh negeri Terengganu. Namun begitu, Baginda akhirnya menurunkan tanda tangan pada 21 Disember 1945. Okey, semua raja-raja Melayu ketika itu tewas kerana permainan muslihat British. Okey. Sebab itulah kita tak boleh terima tahu kalau dijajah oleh orang luar ni. Orang luar nak menjajah aja. Dia nak dia menang, dia nak dia yang berjaya. Buatnya entah apa-apa. Okey. Itu yang berlaku pada tanah Melayu ketika itu. Kesian orang tanah Melayu. Raja-raja Melayu pun kesian. Dan itulah sebabnya kenapa mereka menentang Malayan Union. Itulah sebab dia. Okey. Mengalah dahulu, bukan terus kalah, namun bersedia untuk serang. Adik gitu. Okey. Misi William dan McMichael, pertama, berjaya menyelesaikan misi mereka. Yang kedua, menggunakan desakan dan paksaan. Okey. Dan inilah cara digunakan. Seterusnya, tidak dipersetujui dan menimbulkan reaksi penentangan. Kesannya Raja-Raja Melayu membantah perjanjian Malayan Union. Ini kesan dia. Seperti yang saya kata tadi lah. Okey. Misi William dan McMichael ni. Allah. Okey. Demikianlah Malayan Union. Okey. Malayan Union yang mana bertujuan untuk mericinkan pentadbiran. Okey, mericinkan pentadbiran. Mana tadi? Ini dia. Okey. Menjimatkan kos pentadbiran. Sebenarnya lebih kepada menjimatkan kos pentadbiran sebab selepas Perang Dunia Kedua, okey, British mengalami kekurangan duit yang banyak sebab guna perang kan. Jadi mereka tak ada duit. Oleh sebab itulah mereka mengurangkan kos pentadbiran. Mereka tak ada duit tapi nak menjajah juga. Okey. Alhamdulillah akhirnya tanah Melayu dimerdekakan pada 31 Ogos 1957. Okey, alhamdulillah. Lepas ni kita sambung pula tajuk 4.3. Okey, 4.3 iaitu tajuk reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Kita akan perincikan bagaimana reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union, insya-Allah. Okey.
Demikian saja daripada saya. Itu sahaja. InsyaAllah lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husn illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, salam pada mak ayah, selamat hari raya semua, selamat hari raya.